Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw syahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif anna syururahum waj'al syururahum ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Masih lagi kita duduk di dalam ruangan pengajian kita, iaitu pentafsiran daripada surah Az-Zumar. InsyaAllah pada hari ini kita nak mula ayat daripada ini surah, iaitu ayat yang ke-56. Kerana ada keuzuran sedikit lah hari ini, sama-sama kita dah buat lepas zuhur, akan tetapi jadi terlewat sikit pada hari ini. Maka dengan kehendak Tuhan tak mensia-siakan, main-mainkan dengan pentafsiran Al-Quran, maka saya pun sanggup nak buat belum daripada asal ni, boleh setengah jam sebagaimana masa yang kita tetap. Jadi insya-Allah ayat yang ke-50 ni tu sakut paut macam mana dengan ayat-ayat sebelum daripada ini. Jadi Tuhan ni duk ayat di dalam Quran dia ni kepada manusia seluruhnya, kata, hei hamba aku yang kelajak, mana kata yang terlupa Tuhan, yang pesing kata tak ingat kepada ajaran Tuhan, janganlah mung tu putus asa daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana walaupun dosa setara mana banyak pun, tinggi langit mana pun, besar mana pun, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala nak ampunkan dosa semua, kerana dia tu bersifat dengan pengampun dan bersifat dengan pengasihani. Setelah daripada Tuhan tu kecek lagu tu, Tuhan panggil lah hamba dia tu suruh ikut ajaran dia, ajaran yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana kita telah dengar dah lah, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, yakni suruh kita ikut akan ajaran Al-Quranul Karim yang Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan, dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan, dan suruh larangi beramal dengan muhkamat dan beriman dengan mutasyabihat. Sebagaimana kita tahu dah lah, itu makna kata wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Sebelum daripada gapo, sebelum daripada kedatangi kepada puak hak tak beriman tadi itu, dan orang hak tak sekembali kepada Tuhan tu, azab dengan cara gapo, bartah.
Kalimah baghtah ni makna kata faj'atan, iaitu terkejut. Sedangkan mereka itu tak kabar-kabar, tak tahu-tahu kata azab tu nak turunkan kepada mereka. Itulah dengan cara kesimpulan ayat yang belum daripada ayat 50 ayat 56. Setelah daripada tu Tuhan panggil pula nak royak kepada orang hak tak dengar Tuhan ni, orang tak beriman dengan Tuhan, orang tak mau nak tunduk kepada ajaran Tuhan, orang yang degil, orang yang takabur dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari dia akan sebut, dia akan kata, dia akan royak kepada dirinya sendiri, seolah kata yang menyesal lah, menyesal terhadap apa yang dia itu luput, sesal terhadap apa yang dia itu tu telah lalai diri dia guna umur tak kena. Dia katakan antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Ini adalah perkataan daripada orang yang tak beriman dan orang yang tak mau nak patuh kepada ajaran Tuhan, dan orang yang bersifat dengan kekufuran. Ia akan kata dengan ini perkataan. Kata lagu mana? Ia kata antakula, bahawa supaya sesuatu jiwa, sesuatu diri itu, orang mana-mana pun, jiwa itu mana nafsun, mana orang lah, orang yang bertanafus, iaitu orang yang bernyawa. Hak tu hawi ni nyawa kepada kita ni. Nah, antakula nafsun, makna kata diri orang yang bernyawa tadi itu, katakan tidak berkata bahawa antakula nafsun ya hasrata, hei duka cita aku, duka cita aku, sesalah aku. Sesal di atas gapo? Ala ma farrattu fi jambillah, atas kewajipan yang aku telah lalaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala ma farrattu fi jambillah, kalimah jambillah tu makna lagu mana? Yakni ala ma fi haqqillah, pada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna kata kalimah jambillah yang masuk molek dengan kalimah ma farrattu. Farrata ni makna lagu mana? Makna lalai, cuai. Wak tak ambil cakna, bahasa orang tua panggil cakna. Cakna ni makna tak ambil berat, tak ada ambil uji di penting. Tu maknanya gitu. Ya wak main-main dengan ajaran Tuhan, wak main-main dengan ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu satu hari yang akan kata kepada diri dia, ya hasrata ala ma farrattu. Dia sendiri tu mengaku salah, dia sendiri yang berasa sesat. Sesat pada apa? Fi haqqillah, fi jambillah, ai fi haqqillah, pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Pada dia tu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya ulama, ala ma farrattu fi jambillah ai taraktu min ta'atillah. Dia tinggal daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala semasa dia itu bernyawa di atas muka bumi ini. Dia tak beriman dengan Tuhan, ataupun beriman dengan Tuhan tamat, tapi tak mau nak taat kepada Tuhan. Semaya pun dak, puasa pun dak, zakat pun dak, riba makan sokmo, judi main sokmo, sihir main sokmo, jelas juga. Ini perkara-perkara yang diri seorang itu akan sebut ini perkataan apabila sapanya masa ya Allah Subhanahu wa taala menentukan kepada dia berlaku, dia akan kata dengan ini perkataan. Ini apa panggil kata syai'un sayaqa. Satu perkara yang lagi akan berlaku, Tuhan khabari tahu dah. Sebab Tuhan ni bersifat dengan ilmu yang tahu benda hak telah lepas, dan benda sekarang, dan benda hak lagi akan datang. Ini salah satu daripada ayat yang menunjuk kata Tuhan nak khabarkan kepada manusia kata orang yang tak berjuruh, orang tak beriman, orang yang lobe, orang yang deraka, ia akan kata dengan ini perkataan. Ini menunjuk kata Allah Subhanahu wa taala ni tahu benda yang lagi akan datang. Ni kita kena beriman. Karena kita ni orang beriman, kita kena beriman.
Kok mana orang berimej kena berimej, mana kena duk baru sokmo imej dia, baru dengan apa? Baru dengan ilmu pengetahuan. Sebab tu kena duk mengaji sokmo. Tak ada mana kata kita ni luar daripada kita kena mengaji. Tak, kena mengaji ambil daripada celek mata sehingga turun lialah hak semula tu mana kena mengaji. Supaya apa mengaji? Supaya nak kenal, supaya nak tahu, supaya nak baru, supaya nak menambahkan apa nama? Iman dan Islam yang kita dok bawa ni. Itu cara dia. Kemudian itulah hak dia. Hak yang dia kata dok menyesal diri dia. Awak pola aku ni. Lepas tu dia minta kepada Tuhan nak kembali kelik pada dunia puak ni. Nah, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala nak kembali kelik kepada dunia yang kita duduk ni. Katanya ulama yang lain dia kata perkataan ni kata ni depan Tuhan. Bila hari kiamat? Nah, kata depan Tuhan hari kiamat. Setengah ulama kata dak mula di pintu kubur tu lagi. Nah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ialah belaka tu. Kita dah dengar surah Sejadah tu pada hari Jumaat pagi-pagi kalau tu imam baca tu. Nah, Tuhan kembalilah aku dengar dah, aku nampak dah, aku yakin dah, kembalilah aku pula. Lalu Tuhan kata innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu perkataan tu duk lahong kecek saja gitu lah. Tetapi dia tak boleh nak kembali kelik kepada ini dunia sama sekali kerana ada dinding. Barzakh mana dinding di antara dunia dan alam akhirat dan alam barzakh. Itu maknanya. Hawak apa Tuhan tak mau nak kembali orang-orang umpama tu? Tak kira Allah Subhanahu Wa Taala ni Arhamur Rahimin, sangat mengasihani. Ya, memang Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengasihani. Akan tetapi Tuhan ni dia buat satu perkara gi dengan sistem, gi dengan cara, gi dengan aturan dia. Dia rakyat kata tempoh aku beri ni masa manusia duk bernyawa. Apabila habis nyawa, masa manusia itu habis. Habis ke apa? Habis amalan dia. Masa habis nyawa tu mana masa hisap lepas pada tu. Masa nak hitung amalan yang dia buat. Sistem dunia apa lagu tu? Nah, sistem dunia, cara aturan dunia, ya ada masa dia. Kalau orang buka nak apa nama isytihad, nak kerja, nak gapo, ya ada tempoh masa dia. Pelajar-pelajar kita ada tempoh masa dia, masa periksa hak mana, masa berehat hak mana, masa belajar mengaji hak mana, ya ada masa dia. Nampak tu tak? Sebab tu Tuhan kata, ya takwi dah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga hari kiamat. Sebab itulah ayat Quran ni menegahkan kepada kita kata apabila roh tu cabut daripada nyawa, roh tu cabut daripada badan kita, kita tak akan kembali kelik pada dunia ni hingga bila? Hingga berlaku hari kiamat. Tak kelik mari dah. Sepengah saya duk royak kata kita tak akan masuk kali yang kedua di dalam perut ibu kita. Gitu begitu. Tu maknanya perkara-perkara gitu. Pak kenapakah Tuhan tak sewi kembali kelik kepada dunia, mereka itu duk teriak tangis nak kembali kelik mari semula hawak apa? Karena Tuhan kata walau ruddu la'adu lima nuhu an wa innahum lakadzibun. Kalau Tuhan kembali kelik manusia yang lebih, yang tak beriman, yang deraka tadi, nescaya kembali kelik kepada kekufuran pula. Nescaya tak taat pula, nescaya buat main-main pula. Itu makna kata Tuhan takwi tu. Tuhan tahu belaka. Tak usah tipu Tuhan. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat surah gapa tadi, surah Al-An'am, Tuhan kata walau ruddu, kalulah kembali kelik semula, la'adu lima nuhu an, nescaya mereka itu adu. Apa adu? Adu makna kata mereka itu akan kembali. Kalau hak kufur semula. Kalau hak tak juru semula. Itu makna gitu. Habis dah tempoh masa dak dah. Lalu dia kata dengan ini perkataan, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Ya alangkah sesanya aku di atas apa yang aku itu cuai terhadap hak Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya para ulama sebagaimana kita dengar tadi, hak Tuhan ni gapo arti hak Tuhan? Hak Tuhan terhadap kita dan hak kita terhadap Tuhan. Hak kita terhadap Tuhan mana kita hendaklah kita mengabdikan diri kita kepadanya dan jangan kita itu buat menyakiti Tuhan.
Lagu mana wak penyakit tu teh? Yakni Tuhan marah sekali, iaitu kita wak menyamai makhluk dengan dia. Hak lagu ni Tuhan tak wi maaf, Tuhan tak wi ampun. Sebab tu Tuhan kata dalam hadis kursi, dia kata kano ana aghna syuraka faman asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkuhu. Aku ni terkaya daripada penyengutu-penyengutu yang manusia dah mengadakan bagi aku. Siapa dia mengadakan bagi aku, makna menjadikan bagi aku ni menyengutu, ada lagi Tuhan yang haneleh kuasa sama standing dengan aku nak lepas duduk dengan demo tu. Tu Tuhan tak heran kita. Kita hak nak dia bukan dia nak kita. Tetapi kalau kita buat baik kepada dia, ia tolong kita, ia bantu kita, ia wi rahmat terhadap kita. Tu maknanya. Lalu orang yang tak beriman, orang yang tak berjuh akan kata dengan itu perkataan semua. Tak ada dikecualikan. Sifat ia macam mana? Sifat orang yang tak beriman, dia duduk atas muka bumi, dia duduk lagu mana? Macam mana mereka ini pakai umur dia duduk di atas muka bumi? Ni, hak Tuhan rakyat kepada kita. Nak we tahu. Kata sifat orang yang tak berju, orang yang lebih ni, orang tak beriman ni sifat yang macam ni. Macam mana? Wa in kuntu laminas sakhirin. Wa in kuntu laminas sakhirin. Wa in kuntu laminas sakhirin. Sakhirin mana kan? Sakhirin katanya para ulama di sini, yakni apa nama sakhirin? Iaitu mustahziin. Sesungguhnya, dan jika termasuklah aku ni daripada golongan minas sakhirin. Kalimah sakhirin iaitu mustahziin, orang yang suka ejek-ejek, wak mengajuk-mengajuk, wak Allah, wak biasa kata suka-suka khrinyi-khrinyi, nganying lah kecek bahasa petani. Wak menganying, wak ejek-ejek, memperolok-olokkan. Ini sifat orang yang rugi sekali hidup atas muka bumi. Sebab tu Tuhan tak say, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan buat ejek-ejek, buat menganying-menganying terhadap kaum yang tertentu. Kaum di atas kaum ni, di atas kaum ni, tak boleh lagu tu. Sifat orang yang mengejek-mengejek, yang menganying-menganying ni sifat orang bukan beriman. Sifat orang yang rugi hidup pada dia pakai umur tak pandai. Ni mana kata wa in kuntu laminas sakhirin. Bahaya buat ejek terhadap gapo? Katanya para ulama, wa in kuntu laminas sakhirin tu ai wa qad kuntu minal mustahzi'in bil kitabi war rasul alaihi salatu wassalam. Tu hak ulama tafsir. Makna kata dan sesungguhnya aku ni termasuk daripada golongan orang yang mustahzi'in. Apa makna mustahzi'in? Ngejek, mengajuk Allah senang-senang main dengan apa? Bil kitab, dengan Al-Quranil Karim, yakni dengan hukum Quran. Oh, hukum Quran nak pakai ada sebut watini wazaitun. Orang siapa mano dah. Ada orang Arab kecek lagu tu. Orang-orang putih ada kecek lagu tu. Orang-orang buzah ada kecek lagu tu. Sedangkan dia tak tahu hikmat gapo Tuhan kata watini wazaitun. Dia pun tak tahu. Tetapi alhamdulillah warasatul anbiya ni jawab belaka. Wi alasai belaka, wi keterangan belaka. Kita tak ada jadi kena duk bimbang. Cuma sah. Kita ambil telinga kita, mata kita, akal fikiran kita, lidah kita pergi baca, pergi tilik, pergi fikir, pergi dengar. Sudah. Tetapi setengah daripada golongan orang kita hemah tak ada, nak buat gitu pun tak boleh juga. Nak pergi cari ilmu untuk nak mempertahankan agama jauh. Orang pertahan siap dah. Nak ambil diri masuk pergi tengok. Tak juga. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nak kata rana tak tahu. Nah. Ngejek terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang kena mengejek ni ingat kata dia adalah duduk di atas jalan yang betul dan jalan yang dijalankan oleh warasatul anbiya, para rasul, para nabi dan para ulama rabbani. So dia tu. Dia tak ada jadi silap sikit pun apa yang Allah Subhanahu wa taala duk menerangkan, duk royakkan di sini, tak ada silap sedikit pun. Ini nak kita faham dengan cara jelas supaya kita tu jadi adanya semangat untuk nak menegakkan ajaran Islam hingga kita habis umur. Tu lah. Makna walaupun kita ni tak terpakai, walaupun kita ni bukan dah molek sangat, tetapi insya-Allah
Kalaulah kita itu duduk dengan ajaran yang molek, kita akan jadi molek. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i kata, uhibbus salihin wa lastu minhum. Aku kasih kepada orang yang baik, orang yang bagus, tapi aku bukan pada golongan itu. Imam Syafi'i ni bukan lagi orang yang soleh. Itu nak ayat kata, diri seorang itu ia tak akad. Ia tak akad diri dia. Sebab tu apabila ia tak akad diri, ia tak takabur diri dia, Tuhan akad pas langit. Siapa lagi nak lebih pada Asy-Syafi'i masalan? Ulama-ulama kamar dia ni berbudi bahasa belaka kepada dia. Tu nak ayat kata ulama yang bersifat tawaduk, maka benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Nabi kata lah, ada yang sabit kata, siapa dia tunduk kepada Allah, tunduk pada ajaran Allah, nescaya Tuhan takak dia. Wa man, lagu mana? Takabbara khafadahu Allah. Siapa dia takabbur, Allah Taala buat turun dia. Tu dia. Maka kita bersikaplah sikap yang teguh di dalam arti kita nak jalan, walaupun ada orang menganying, walaupun ada orang mengejek, walaupun begitu, walaupun begini. War rasul, dan rasul mengejek terhadap rasul lagu mana? Kita dengar, rasul gapo duk jalan di pasar-pasar, kedai-kedai. Rasul gapo makan nasi, makan roti, makan ni, minum minuman. Rasul gapo sakit, rasul tu rasul ni nganying terhadap para rasul, terutama Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah Ta'ala ni tahu, kata Nabi Muhammad ni kecil hati apabila orang nganying kepada dia. Lalu dia katakan, inna kafaina kal mustahziin. Mencukupi dah aku ni mencukupi. Nak mempertahankan kamu ya Muhammad, tak seduk bimbang, tak seduk takut. Tak tengok apabila Jibril ni tak turun jumpa dengan Nabi beberapa hari, beberapa minggu, mari musyrikun kata, Tuhan mu tahu mudah ya Muhammad, tinggal mudah ya Muhammad. Kau tambah lagi Nabi itu sifat sedih. Kau tambah lagi sifat jadi menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Tuhan waktu ayat innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Siapa dia yang menyakiti Allah Ta'ala dan Rasul, Tuhan melaknatkan dunia dan di akhirat. Lalu Tuhan waktu ayat kata inna kafainakal mustahziin. Sampaikan hari ni orang dah buat gambar Nabi Muhammad gitu lagi ni, itu masuk di dalam kata wa in kuntu laminas sakhirin, masuk dalam tu. Sebab tu kita tak kena duk bimbang kata gotu gani ya sunnatullah yang akan jalan lagu ni. Sebab itulah Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala dia kata dalam Nuniyah, dia kata al-haqqu mansurun wa mumtahinun fala ta'jab fahadhi sunnatur rahmaniyah. Benar-benar ni pasti Allah Ta'ala bantukan dia, tetapi jangan pelik, benar-benar ni ada percobaan. Tetapi percobaan itu adalah sunnatur rahman. Apa makna sunnatur rahman? Jalan ni hak tu jalankan atur di atas muka bumi ni. Siapa nak jalan mengikut hak Tuhan raya, pasti kena ada orang yang mengejek dan mengajuk. Tetapi apabila siapa hari ni Tuhan katakan kepada puak-puak kena mengejek, kena mengajuk, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Inni jazaituhumul yawm. Hari ni aku balas kepada mereka itu. Puak mana? Puak kena mengejek. Puak kena mengejek, puak kena mengajuk, puak kena hina, puak kena kata inni jazaituhumul yawma bima sabaru, dengan sebab sababiyah, dengan sebab mereka itu sabar. Sabar di atas apa? Sabar di atas mustahzi. Sabar di atas orang mengejek, orang kata huduh, orang cicak, orang hina. Sabar. Annahum humul faizun. Mereka itu hari ni lah mereka itu dapat kejayaan. Gapo kejayaan itu ya Allah? Rasul Allah Ta'ala raya dalam ayat Quran kata, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa dia Allah Ta'ala lepaskan dia daripada azab api neraka, orang itulah orang jaya. Jaya dengan sebab apa? Jaya dengan sebab dia itu pegang teguh dan sabar terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga dia pergi jumpa dengan Tuhan, dia bawa. Tapi orang biasa ni, orang biasa mengejek kepada ajaran Islam, mengejek kepada Rasulullah dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia akan kata dengan perkataan ni, antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Yalah,
Sebab tu kita apabila kita baca ayat Quran, kita nak kerja agama seni. Seni kan? Kerana kita ada gapo nama? Adanya kamlang cai bahasa sia. Adanya semangat. Ada kekuatan ruhiyah, orang panggil dalam ni, untuk kita nak jalan hadap ke depan. Sebab tu Allah Ta'ala kata terhadap Rasul duk ngadu kepada Tuhan. Lalu Tuhan waktu ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Tuhan tak tinggalmu ya Muhammad. Tuhan tak marah terhadapmu ya Muhammad. Tuhan doa ayat Al-Quran. Di dalam Quran, maka orang jalan mengikut jinjak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuhan tak tinggal. Ma wadda'aka ni umum kepada semua ummah. Hak yang jalan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Tuhan ayat kata walaqad na'lamu annahum yaqulun. Nah, aku ni tahu kata mereka itu kata gapo terhadapmu gitu lagi ni. Lalu Allah Ta'ala ni suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni fasabbih bismi rabbikal azim. Suruh tasbih jadi banyak. Walaqad na'lamu anna yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minal sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yalah. Mana aku tahu kata ada yang kata tu menyakiti hatimu ya Rasulullah. Apa? Kerana mereka ini ni dia suka menyakiti Nabi supaya nak Nabi tu habis semangat daripada nak kerja agama. Nak bawa ajaran Tuhan ni, nak buat lagu mana we habis semangat dia. Pas nak buat lagu mana we habis semangat, kena mengejek, kena mengajuk, kena mempersena-sena, akan memperallah-allahkan. Akan tetapi masya-Allah, al jazaa'u min jinsil amal. Jaza, makna lagu mana jaza? Jaza di sini makna kata balasan daripada sejenis amalan. Mu amal lagu mana tu balas lagu tu. Hengok orang kafir katanya ulama tafsir. Ya kata beriman, tapi ya suka wa baik. Boleh gapo Abdullah? Boleh gapo? Bolehnya Tuhan mati mudah. Tuhan wisah ke dia. Walaupun lepas pada tu dia kena seksa, kena gapo, tapi Tuhan wisah. Karena ia ada kebaikan. Nah, orang kafir kalau tak ada kebaikan, kufur sungguh, lagu mana jadi? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Tuhan suruh malaikat tu tapa muka dia, katak belakang dia sampai ke habis kamu. Nak keluarkan roh dia tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru wastakbaru bi ayatina la tufattahu lahum abwabus sama' wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Orang yang karuk, orang yang jahat perangai, orang yang hati dendam terhadap benda-benda, Tuhan mensifatkan mereka itu orang mujrimin. Seumpama orang Yahud, orang Nasara, orang Masihiyin, orang Buddha, orang Hindus, gapo? Dendam terhadap orang Islam. Hawak apa? Kerana tak lain tak bukan Tuhan kata wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Tu. Orang kafir, orang tak beriman, orang tak berjuang, orang lobe ni berdeki dan nak marah dan buat anyanyai dan zalim terhadap orang Islam. Kenapa? Kerana orang Islam ni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ayat Allah Taala tu sampai ke dia. Hak tu ya tak boleh. Sifat ning ni hak kita duk dalam hati kita orang Islam ni benda besar nah. Orang bukan Islam ni makna kata dia nak benda tu tapi dia tak ada hidayah daripada Tuhan, hidayah tu taufik, dia nak beriman tak boleh, dia deki terhadap orang beriman. Tapi orang beriman ya Allah mallahu bihi alim. Allah kata tak ada jadi berasa kata ya tu hebat, ya tu mulia, ya tu molek, ya tu adanya harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Duk biasa duk gitulah. Nampak tu tak? Maka kita kena ubah suai. Daripada hak molek dah jadi molek lagi. Daripada hak tak molek jadi molek. Pasal dia kita ada masa apabila kita ada umur ni ada masa. Baik. Seterusnya ayat yang ke-57. Nah, kalau kita pergi satu persatu ni jadi apabila kita kecek tafsir Quran ni hak molek sekali. Wahai anak murid yang belajar ni, adik-adik dan ibu-ibu bapa semua dan guru-guru ustaz-ustaz. Nah,
dan alim ulama kita kecek, kita paut masuk dengan keadaan dalam benda hadap berlaku lah hidup orang Islam kita sungguh. Itu apa yang kata tafsir Al-Quran, betul dengan masa, betul dengan wakil mana benda hadap berlaku, kerana Quran kita ni boleh pakai setiap masa, setiap zaman. Nah, setiap tempat, setiap generasi, setiap jenis manusia, bangsa dan bahasa boleh pakai berlaku. Itu nak ayat kata Al-Quranul Karim. Baik. Kemudian ayat yang ke-57, Tuhan kata lagi kepada kita, au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Ya Allah, takutnya hak ni sesal dia belaka ni, sesal dia Tuhan wi umur tapi ia tak pandai nak pakai umur. Hawak apa? Terkadang ia tak tahu, terkadang ia tak suka nak dengar, terkadang ia tak suka nak cari, terkadang ia malah, terkadang ia takabur, terkadang ia berdeki. Banyak orang panggil benda-benda yang nak heret kita tu baik daripada benda hak manfaat bagi diri kita tu. Maka untungnya dan bahagianya bagi mereka yang guna umur dia serta ia tahu kata umur dia nak guna kok mana. Tu untung. Walaupun ia ni di sisi orang mata orang luar dia tengok lekeh ya demo ni, tapi pandangnya dia dengan agama Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala, ia adalah orang baik, orang mulia, orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat bahagia dunia dan akhirat. Tu kata agama orang tak beriman ni, antakula ataupun au takula atau supaya tidak sesuatu jiwa berkata. Mana tak saya nak wi kata, tak saya nak wi kecek. Lagu mana kecek ni? Kecek belakang. Au taqula law anna. Mari dengan law. Kalimah law. Nah, kalimah law. Jika Allah, ya Allah, jika Allah. Allah lagu mana? Jika Allah Subhanahu Wa Taala, law anna Allah, jika Allah telah memimpin aku, hadani mana pimpin aku. Hidayah di sini kata ulama ahli tafsir iaitu hidayah al-taufiq. Katanya alim ulama kita ai law anna Allah hadani ai bermakna bayyana li al-iman. Bayyana li al-iman, menyata bagi aku al-iman. Al-iman makna kata kesimpulan pegangnya hati, ikatan hati, serah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayyana li al-iman. Adakah Tuhan tak menyata lagi kata iman tu macam mana? Tuhan menyata. Wa hadainahun najdain. Tuhan wi hidayah. Dah itu. Tuhan wi hidayah. Tuhan tunjuk ni jalan molek, ni jalan tak molek. Imma syakiran wa imma kafura. Ada manusia. Nah, Tuhan jadikan hak ni beriman, hak ni tak beriman. Ada jalan masing-masing. Tetapi jalan dah ada siap dah. Jalan tu dah ada siap dah. Cuma Allah hak Tuhan wi kita gapo? Gapo Abdullah? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Ta'ala keluarkan kita daripada perut ibu kita dengan keadaan kita tak tahu gapo. Tak tahu kata mana jalan kanan, mana jalan kiri, tak tahu. Tapi Tuhan wi gapo? Wi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Tuhan wi mata, wi pandangan telinga, wi telinga pendengaran, wi pandangan akal fikir. Tapi qalilan ma tashkurun. Sikit orang yang bersyukur. Apabila ia ada tiga perkara ni, gapo Allah ni Tuhan nak guna ni? Tuhan nak guna mana? Tiga perkara ni. Guna cari hidayah Tuhan. Guna gapo? Guna cari hidayah Tuhan. Sebab hidayah taufik pasti kita kena cari. Seumpama ilmu kasbi. Anta tubik mari mula-mula daripada perut ibu anta, boleh tak nak nulis bahasa Sia ke, bahasa Rumi ke, bahasa Melayu ke, bahasa Arab ke, bahasa Inggeris ke, bahasa gapo, bahasa Cina ke? Tak, anda kena pergi ngaji. Dia panggil itu ilmu kasbi. Kena pergi cari. Hidayatut taufik kadzalik. Kena pergi cari. Kena pergi cari di masjid, kena cari di madrasah, kena cari di surau, kena mengaji, cari di balasah, cari dengan tok guru tu, tok guru ni, ustaz tu, ustaz ni, baba tu, baba ni, kena pergi cari. Kalau tak reti situ.
Ada apa hidayah tu ammah, hak Tuhan nak tunjuk tu, hak tu Tuhan wi. Manusia kita takut kepada benda yang mudaratkan kepada diri, tak hajar apa yang reti. Manusia kita suka kepada benda yang manfaat bagi diri, tak royak apa yang tahu. Itu mana apa panggil hidayah tu ammah. Pandai makan, pandai minum, pandai serok, pandainya isak, pandainya apa nama cari benda-benda jadi manfaat. Itu makna perkara-perkara yang kita boleh ambil tahu belakang itu tu. Nampak tu dah? Itu benda-benda yang kita boleh tahu belakang dah. Akan tetapi hidayah itu taufiq, pasti kita kena usaha. Sebab tu dia kata puak-puak ahli neraka ni, nasallallahu taala assalamu wal afiyah ni, tu puak ahli neraka ni kata kan? Yani law anna Allah hadani. Makna kan? Jika bahawa Allah Ta'ala tu menghidayah akan daku, ay bayyana li al-iman. Tuhan menyatakan bagi kita ni al-iman. Tuhan tak menyatakan al-iman, Tuhan menyata dah. Tuhan menyata siap dah. Lakuntu minal muttaqin. Jawab daripada law. Nascaya adalah aku daripada orang-orang yang bertakwa. Termasuk daripada orang yang bertakwa. Mana orang yang muttaqin. Nak boleh jadi muttaqin, pasti kena ada hidayah tu at-taufiq. Nak dapat hidayah tu taufiq bila? Lepas pada hidayah tu irsyad. Kena ada orang tunjuk hajar tu, royak, mengajawi. Tu cara, mana kata dalam agama kita ni, ada jadi pelekat duk gitu. Hak kita dak minta 17 kali sehari semalam tu, ihdinas siratal mustaqim tu. Ihdina tu. Hidayahlah kepada kami tu. Hidayah ke apa? Hidayah tu taufiq. Hidayah daripada kita boleh tinggal kufur, boleh jadi orang beriman. Hidayah daripada orang jahiliyah, boleh jadi orang Islam. Hidayah daripada duduk di dalam beriman kepada taghut, mari beriman kepada Allah Ta'ala. Tu mana hidayah tu taufiq. Hak ni hak orang duk cari ni. Hak ni hak orang duk nak ni. Hak ni kena minta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hanya jual. Lain badan ni tak boleh. Tu nah. Anak kita faham jadi molek dari ini masalah. Baik. Kemudian satu ayat lagi sebelum daripada asal masuk ni, orang azan dah insya-Allah. Ia kata ayat yang ke-58. Tuhan kata au taqula hina tara al-'adzab law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Atau supaya tidak ia berkata ketika melihat azab. Ketika nampak azab tu, Tuhan nampak dah azab, ia kata kan, law anna li, alangkah baiknya kalau aku kalau aku ni boleh kembali, supaya law anna li karratan, boleh kembali kelik pada dunia semula, boleh kelik kepada ini alam semula, fa akuna minal muhsinin, nascaya aku ni termasuk daripada golongan orang yang buat baik. Tak dah. Baik ni tangga dia duk mana? Tangga dia duk bawah daripada apa? Bawah daripada muttaqin. Kita ayat dah darajat manusia ni ada 5. Yang mula-mula muslimin, yang kedua mukminin, yang ketiga muhsinin, yang keempat mukhlisin, yang kelima muttaqin. 5. Nak sampai darajat muttaqin hak yang sebut tadi, lakuntu minal muttaqin, dia kena lepas darajat muhsinin dulu. Nak lepas darajat muhsinin. Muhsinin nak boleh mana? Ni, masa kita duduk atas dunia ni nak buat kebaikan. Sebab itulah Tuhan kata man amila salihan, siapa dia? Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa dia yang buat amal yang soleh? Amal yang soleh makna amal yang baik. Amal yang duduk dengan syarat dan rukun. Amal yang duduk di atas contoh tauladan. Itu makna amal yang baik. Min zakarin aw unsa, daripada orang beriman lelaki dan orang beriman perempuan. Sebab tu kata ayat belakang wa huwa mu'minun, sedangkan dia tu beriman. Kalau wa amma molek di kacamata kita manusia, akan tetapi dia tak ada beriman, maka amalan dia akan jadi lagu mana? Faja'alnahu haba'an manthura. Nescaya Tuhan akan jadi habuk angin, hampa habis tak pakai guna. Nah, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhan'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Yalah.
Amalan orang kafir ni seumpama kita bawa kereta, nah bawa motor nampak air duk depan, duk atas batas tu, atas tembok tu. Apabila kita pergi tidak dapat tiga apa-apa. Amalan orang kafir umpama tu. Kasarab, Tuhan kata dalam Quran surah An-Nur. Kasarab biqi'atin yahsabuhu adh-dhan'anu ma'a, yasqa kata air. Duk dahaga nak makan air, nak minum air, nampak air, pergi jalan tu pergi. Apabila pergi tak ada dapat. Wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Jumpa dengan Allah Taala makna jumpa dengan hisab Allah Subhanahu wa taala. Mung orang tak beriman. Pas lagu nak jadi wa faja'alnahu haba'an mansura. Tak takah. Sebab apa? Sebab tidak ada mukmin. Banyak orang buat kebaikan, tolong orang pakai miskin, tolong anak yatim, tolong orang bujang, tolong orang berhajat, tolong orang susah, orang tua, orang banyak daripada kebaikan yang dibuatkan oleh orang yang tidak beriman. Akan tetapi apabila mari hari akhirat esok, ia tak ada bukan orang beriman. Maka tak dapat dia apa? Maqam muhsinin. Pas maqam muttaqin tak kena kecek. Nampak tu tak? Lalu apabila dia dakwa gitu kata, kalau Tuhan aku klik semula ni kepada dunia ni, aku nak buat dah, aku nak jadi orang baik dah. Ayat akhir kata, bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Bahkan Tuhan kata telah datang kepadamu ayat-ayat kebesaran aku, tanda aku. Ayat-ayat aku mana isi kandungan Quran ni. Orang ayat siap dah berapa bahasa sekarang. Ada cukup lekat bahasa ada belaka ayati. Pas jadi lagu mana apabila ayat tu mari kepada telinga dia, mari pada mata dia, dia tengok, boleh tengok, dia boleh dengar, dia boleh faham. Fakadzdzabta biha. Mung tu bakit bahaun terhadap dia, terhadap ayat tu, biha bi ayat tu. Wastakbarta, dan mung tu wasa takabbur dengan ajaran aku. Aku ayat gini, tak pada dengan semasa, tak ada dengan keadaan, tak sesuai seumpama sekular duk nak, liberaliyun duk nak, seumpama almaniyun duk nak, seumpama haddathiyun. Haddathiyun ni makna puak-puak pesing kata mana? Puak pesing kata yang tak mau kepada ajaran Islam, nak pesing baru saja, mikir pada otak, panggil haddathiyun. Wa kunta minal kafirin. Sedangkan mung itu termasuk daripada golongan orang-orang yang tidak beriman di awal lagi. Maka sudah dengan cara kata mung ni bukan menyakit kok mana dak. Mung tak saya beriman di mula lagi. Bagaimana dia nak tolong? Sebab di sini makna Tuhan kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau mung tak saya ubah suai diri mung daripada hak molek, daripada hak tak molek kepada molek, kepada kufur kepada Islam, kepada iman daripada jahiliah kepada Islam, Tuhan tak tolong. Dekat situ. Tu nak kita faham dengan cara jelas di sini. Mudah-mudahan kita boleh ambil pengertian daripada isi kandungan ayat Al-Quran ini, supaya Allah Subhanahu wa taala merahmati kita insya-Allah pada perjumpaan esok hari ayat ke-60. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Pada hari ini sekadang dia sahaja dulu. Kita sama-sama pergi sembahyang asar. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.